Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid tahun 5. Bertemu kembali bersama saya Cikgu Suhaida dalam PDPR Science. Okey, untuk hari ini. Okey, cikgu akan teruskan lagi topik elektrik, iaitu tajuk subtopik Swiss buka dan Swiss tutup. Okey. Swiss tutup dan Swiss buka ataupun Swiss buka dan Swiss tutup. Okey. Okey, ini adalah gambar contoh Swiss buka. Okey, sebelum saya menerangkan tentang tajuk hari ini, cikgu nak perkenalkan dulu gambar bagaimana keadaan Swiss tutup dan bagaimana keadaan Swiss buka. Okey. Okey, Swiss tutup. Okey, Swiss tutup. Untuk Swiss pisau ni, ini kita panggil dia Swiss pisau. Okey, Swiss pisau ni apabila kita tutup dia, keadaan dia begini. Okey, ni kita panggil dia Swiss pisau. Okey, Swiss pisau ditutup. Okey, maknanya pisaunya diturunkan ke bawah. Okey, apabila Swiss pisau ni ditutup, okey, arus elektrik akan mengalir. Okey, bila dia mengalir, mentol akan menyala. Okey. Kemudian kalau Swiss pisau dibuka, okey, ataupun Swiss buka. Okey, Swiss pisau buka ataupun Swiss buka, okey, seperti dalam gambar yang ini. Okey, ini bila Swiss itu dibuka. Swiss itu dibuka maknanya arus elektrik itu tidak akan mengalir. Okey, jadi bila tidak mengalir maknanya mentol tidak akan menyala. Okey, mentol tidak akan menyala. Okey, jadi murid jangan keliru kalau kat rumah kita panggil dia on Swiss, off Swiss. Okey, itu untuk Swiss Swiss tekan. Okey, untuk Swiss pisau ni bila kita buka maknanya arus elektrik dia tidak akan mengalir. Okey, maknanya dia buka. Ni buka. Jadi kalau kita tutup dia keadaan dia begini. Bila kita tutup maknanya mentol akan menyala. Jadi sebelum saya nak menerangkan lebih jauh lagi, okey, saya nak murid-murid kenal pasti macam mana Swiss buka dan macam mana Swiss tutup. Okey, jadi ini adalah Swiss buka. Okey, ini adalah Swiss tutup. Antara Swiss buka dengan Swiss tutup, mana mentol yang akan menyala? Okey, mentol yang akan menyala adalah yang ini. Okey, yang ini mentol tidak akan menyala. Okey, mentol tidak akan menyala. Okey, kenapa dia tidak boleh menyala? Kerana arus elektrik terputus. Okey, sebab kita buka dia. Okey. Jadi murid dah faham? Okey, saya akan teruskan lagi. Okey, bila murid dah kenal mana Swiss tutup, mana Swiss buka, baru saya akan menerangkan dalam sesuatu litar tu bagaimana mentol itu akan menyala mengikut Swiss tutup dan Swiss buka dan ikut jenis litar. Okey. Okey, kita tengok ini ada dalam buku teks, murid-murid tengok Okey, Ravi membina litar bersiri. Dia meletakkan 2 Swiss pada litar tersebut. Okey, untuk melihat keadaan mentol pada Swiss itu ditutup atau dibuka. Okey, di sini dia bina satu litar bersiri. Murid kenal pastinya litar bersiri dia ada satu laluan sahaja. Okey, satu laluan sahaja. Okey, jadi litar bersiri ini dia letakkan 2 Swiss. Okey, ini adalah Swiss, ini adalah Swiss. Okey. Dia letakkan 2 Swiss dan Swiss itu dia akan melihat keadaan mentol itu apabila ni mentol. Okey, ni mentol apabila Swiss itu ditutup dan dibuka. Okey, dia nak tengok keadaan mentol itu sama ada menyala ataupun tidak apabila dibuka ataupun ditutup. Okey. Jadi bagaimanakah keadaan mentol jika saya buka atau tutup Swiss pada litar bersiri ini? Okey. Jadi ini dalam gambar. Okey, dalam bentuk gambar. Kalau dalam keadaan bentuk simbol, okey, murid kita dah belajar kan akan bentuk simbol bateri macam ini. Okey, ni simbol kan? Okey, sini ada Swiss. Okey, Swiss di sini. Ni Swiss. Okey, kemudian ada jap. Semula. Okey. Okey, sini mentol dulu, mentol. Sini ada mentol. Okey, mentol. Okey, kemudian ada Swiss. Okey, ni Swiss. Okey, kemudian ada mentol lagi.
Okey, kemudian ada Swiss di sini. Sekejap Okey, kemudian ada Swiss. Okey, ni Swiss. Okey, Swiss di sini. Okey. Ini Swiss. Okey, ni Swiss. Okey, jadi kat sini bila dia buka dan ditutup Swiss tersebut, okey, ini litar bersiri. Litar bersiri hanya ada satu laluan sahaja. Okey, satu laluan arus elektrik sahaja. Okey, jadi dia nak tengok kalau dia tutup salah satu Swiss ini, adakah mentol itu akan menyala? Adakah mentol itu akan hidup ataupun menyala? Okey. Jadi kat sini dia nak lihat kalau dia tutup satu Swiss, okey, kalau dia buka satu Swiss, mentol, kedua-dua mentol itu menyala ataupun tidak. Okey. Jadi kita tengok seterusnya. Okey. Chan menguji keadaan mentol apabila satu daripada Swiss dibuka atau ditutup pada litar selari. Okey, ini litar selari. Okey, litar selari lebih daripada satu laluan. Okey, maknanya ada banyak laluan. Okey, ada 2 laluan, 2 atau 3 laluan. Okey, tetapi yang ini litar bersiri. Ini litar selari. Ini litar bersiri. Okey, jadi contohnya lah. Okey, Chan ni, Ravi ni. Okey, yang ini Ravi, yang tadi Chan. Okey, Ravi ni dia tutup. Okey, dia tutup Swiss yang ini. Okey, contoh Okey, dia tutup Swiss ini. Ini dia tutup. Dia tutup maknanya arus elektrik lalulah. Okey, dan yang ini dia buka. Okey, dia buka. Maknanya buka tu tenganga lah. Maknanya tak boleh lalu lah arus elektrik. Okey, ni laluan arus elektrik. Dia akan lalu. Okey, dia akan lalu. Okey, kemudian ada Swiss di sini. Okey, dia lalu sini dan dia lalu sini semula. Kemudian dia akan lalu sini. Daripada bateri negatif pergi ke kuasa positif. Bateri yang tambah dan tolak. Okey, dia kena lengkapkan satu laluan ini, barulah mentol akan menyala. Betul? Tetapi kalau dia lalu tapi dia tak jumpa yang positif, contoh yang ini negatif positif, daripada satu hujung bateri, dia tak jumpa dengan hujung bateri, mentol tidak akan menyala. Okey, jadi kat sini, Swiss ini ditutup. Jadi laluan elektrik lalu. Tetapi tiba di sini, okey, tiba sini, Swiss dibuka. Bila Swiss dibuka, okey, bila Swiss dibuka, laluan ini akan terputus. Okey, bila terputus, dia tak akan jumpa laluan bateri yang positif ni. Okey, jadi litar tersebut, mentol tersebut tidak akan menyala kerana dia tidak menjadikan litar itu lengkap. Okey, litar itu menjadi tidak lengkap. Kerana dia tidak mengalirkan arus elektrik dalam satu laluan yang lengkap. Okey, kalau dia tak lengkap dengan satu laluan, litar itu, mentol itu tidak akan menyala. Okey? Okey, jadi murid kena tahu bila litar itu lengkap, maknanya dia lengkap, arus elektrik mengalir melalui lengkap satu laluan. Maknanya laluan itu akan bertemu balik semula ke sel kering tersebut. Okey? Jadi contohnya kalau laluannya tiba sini, ini ditutup. Sini dialog, tiba sini terputus. Okey, kita buka Swiss pisau tu. Jadi arus elektrik tak jadi satu arus yang lengkap. Okey, dia tidak lengkap. Sebelah sini dia tak habis lalu. Okey, jadi dia tak lalu habis satu putaran lengkap. Okey, bila dia tak lalu dengan satu laluan yang lengkap, secara automatik mentol tidak akan menyala. Okey, itu adalah litar bersiri. Okey, kita tengok litar selari. Okey, litar selari. Okey, Chan menguji keadaan litar selari. Okey, litar selari mengapakah satu daripada mentol ini masih menyala? Yang tadi dua-dua tak menyala, tetapi yang ini menyala. Okey, yang ini menyala. Okey, menyala. Yang ini tidak menyala. Murid kena tahu litar selari adalah litar yang mempunyai lebih satu.
lebih daripada satu laluan arus elektrik. Okey. Jadi kita tengok Okey, yang inilah. Okey. Kita tengok kat sini. Kenapa litar mentol ini menyala dan kenapa mentol ini tidak menyala? Pada litar selari ni, litar selari dia mempunyai lebih daripada satu laluan. Okey, jadi kat sini kita tengok dia ada satu sekering dan sini pun satu sekering sama. Okey, yang ini B ni menyala. Tetapi kita tengok yang ni dululah Okey, kita tengok satu-satu. Okey, kita tengok yang ini. Sel kering satu, ni sel kering pun satu. Swiss ada dua, yang ini Swiss pun ada dua. Tetapi yang ini Swiss ini dibuka. Okey, bila dibuka, mentol tidak akan menyala. Okey, bila Swiss ini ditutup, mentol akan menyala. Okey, kenapa dia boleh menyala, yang ini tak boleh menyala? Okey, kerana kita tengok litar selari ni walaupun dia banyak laluan, tapi okey, arus akan melaluinya dalam satu laluan yang lengkap lah. Okey, yang lengkap. Okey, tapi tiba-tiba dekat sini laluan ada dua laluan kan. Okey, sini pun lalu elektrik. Okey, dia akan terus sini. Ni pun dia lalu. Okey, laluan dia sama sama banyak. Okey, sama banyak. Walaupun dia ada 3 laluan, dia arus elektrik dia sama banyak. Okey, jadi bila tiba sini, okey, Swiss ini dibuka. Jadi laluan tak akan lalu di sini, dia akan lalu di bawah sebab sini dah terbuka Swiss. Jadi arus tak boleh lalu. Jadi dia akan cari laluan yang lain. Okey, di sini Swiss Y ditutup. Bila Swiss Y ditutup, arus boleh lalu. Okey, bila dia lalu, dia akan lalu satu putaran yang lengkap melalui yang inilah sampai ke sini. Okey, sampai ke sini. Okey, jadi dia lengkap. Walaupun sini terputus, tetapi dia boleh jadikan satu laluan tu lengkap melalui laluan yang lain. Okey, jadi Swiss Y bila dia tutup, dia akan menyala. Yang ini tidak akan menyala. Jadi bila Swiss Y ditutup, litar selari ni dia akan menyala, tetapi mentol yang lain lah. Yang Swiss yang ditutup lah. Kalau Swiss tu dibuka, mentol tu tak akan menyala. Okey. Jadi kat sini apabila Swiss X pada cabang litar elektrik pertama dibuka, mentol A pada cabang litar tersebut tidak menyala. Ni saya cakap tidak menyala. Okey. Jadi kerana apa dia tak menyala? Kerana telah menjadi litar tak lengkap. Okey, sebab dia tak boleh jadi litar lengkap kat sini. Sebabnya dia terputus di sini. Mentol ni tak akan menyala. Okey. Okey, dan arus elektrik tidak dapat mengalir melaluinya. Dia tak akan boleh mengalir melalui mentol A ni sebabnya terputus di Swiss ni. Okey. Dia tidak menjadi satu laluan yang lengkap lah. Berbanding dengan mentol B ni, dia laluan dia lengkap satu ni. Bertemu semula pada negatif dan positif sel kering itulah. Okey. Okey, kita tengok yang sebelah ni, gambar rajah yang ini. Okey, Swiss ini. Okey, Swiss X ditutup. Okey, Swiss Y dibuka. Okey, bila ditutup, arus elektrik lalu tak lengkap. Okey. Tetapi tiba sini dia lalu terputus. Okey, terputus. Okey, yang ini dah lengkap dah lalu. Okey, terputus. Bila terputus, arus tak lalu kat sini, dia tak lalu, yang ini tak lalu, jadi mentol tidak akan menyala. Okey, dia tak akan menyala. Yang ini mentol B tidak akan menyala, manakala mentol A akan menyala. Kenapa dia tak menyala? Kerana laluannya tidak lengkap. Okey. Jadi apabila Swiss Y pada cabang litar elektrik kedua dibuka, okey, Swiss Y dibuka, yang tadi ni Swiss Y ditutup, dia menyala. Swiss Y dibuka, mentol B pada cabang litar tersebut tidak menyala. Secara betul dia akan menyala sebab Swiss ni dibuka. Okey, kerana apa? Kerana laluan ini adalah litar yang tidak lengkap lah arus elektriknya. Okey, jadi arus tidak boleh melaluinya bila tidak lengkap.
Okey. Jadi yang A ni yang akan menyala. Okey, jadi litar selari ini adalah litar yang walaupun laluannya banyak tetapi tenaga yang melaluinya sama banyak walaupun laluannya banyak. Berbanding dengan litar bersiri, laluannya walaupun laluannya satu tetapi tenaga arus elektriknya kurang. Okey, dia tidak akan menjadi lebih terang lah mentol tu. Okey, jadi yang paling terang adalah litar selari lah. Okey, jadi kat sini kita nak tengok, kita nak belajar bila switch dibuka, mentol menyala ataupun tak. Okey, bila switch ditutup, mentol menyala ataupun tak. Okey, jadi kat sini kita belajar switch dibuka, mentol tak akan menyala. Tapi kalau switch ditutup, mentol akan menyala. Okey, berbeza dengan yang ini. Yang ini. Ini adalah litar bersiri. Kalau switch satu ni dibuka, yang ini tutup, semua mentol tak akan menyala kerana laluannya satu. Bila laluan satu, dia akan terputus. Tiada laluan lain lah. Jadi laluan elektrik itu jadi tidak lengkap. Sebab litar bersiri ni dia mempunyai satu laluan sahaja. Kalau litar selari dia banyak laluan. Jadi laluan bila dia tak boleh nak lalu situ, dia akan lalu laluan yang lain. Okey, yang ini sebab tu kelemahan untuk litar bersiri ini, bila satu mentol tidak menyala, satu lagi pun akan tidak menyala. Okey. Okey, kita tengok kat sini. Okey, nanti saya nak murid-murid murid-murid jalankan eksperimen uji kaji tentang dalam buku teks muka surat berapa ni? Okey, nanti tengok tajuk tutup switch, buka switch. Okey. Okey, ini awak salin, murid-murid salin menyiasat hubungan antara keadaan switch dengan keadaan mentol. Lepas tu alat bahan ni pun salin. Okey, kemudian gambar ni murid-murid boleh buat dalam bentuk simbol. Okey, gambar ni ini litar bersiri dan ini litar selari. Okey, tulis ni semua. Okey, gambar ni buat dalam bentuk simbol. Kita belajar kan bentuk simbol minggu lepas. Okey, buat dalam bentuk simbol. Kat sini sel keringnya ada 2. Sini pun 2. Okey, sini switchnya ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3 switch. Mentol ada 3. Yang sini switch ada 3 pun, mentol ada 3. Tapi laluan sini banyak. Ni laluan dia satu saja. Labelkan switch. Macam mana simbol switch? Jadi kita tengok kat sini. Yang ini tulis. Okey, labelkan switch 1, switch 2, switch 3. Okey, D, E, F. Okey, ini labelkan. Okey. Okey, kemudian yang ini salin. Okey, tutup switch pada kedua litar pada masa yang sama. Okey, ini salin Kemudian buka dan tutup switch seperti arahan. Okey, yang ini jadual ni salin dan murid-murid tengok kat sini Okey, litar bersiri. Okey, litar bersiri yang ini. Ini litar bersiri. Okey, litar bersiri kita tengok. Okey, switch 1 ditutup. Okey, dia dah bagi contoh. Switch 1 ditutup. Okey, tengok. Switch 1 ditutup. Okey, switch 2 dibuka. Switch 2 dibuka. Okey, switch 3 dibuka. Okey, dibuka. Okey, jadi bila dibuka, sini tutup, sini buka. Okey, mentol menyala ataupun tak. Mentol A ni menyala ataupun tak. Kena tengok. A ni menyala tak? B menyala tak? C menyala tak? Okey, dia dah tulis kat sini. Tidak menyala, tidak menyala, tidak menyala. Tadi saya dah terangkan kan? Okey, kalau dia tak lengkap satu laluan, dia tidak akan menyala. Okey, kemudian kita tengok yang ni. Switch S dibuka. Ditutup, dibuka. Menyala tak? Tulis kat sini menyala ataupun tak. Berpandukan gambar yang ini. Gambar yang ni. Kita tak boleh nak buat sebab kita tak ada alatan. Murid susah nak cek barang. Jadi murid kena tengok. Okey. Kemudian litar selari yang ini. Litar selari yang ini. Okey, jadi kita tengok kat sini. Dia dah dia tulis switch 4. Switch 4 yang mana? Okey, ni switch 4, ni switch 5, ni switch 6. Betul tak? Saya pun tak nampak. Okey, nanti awak tengok buku teks Okey. Okey, jadi kat sini kita tengok. Okey, switch 4 ditutup, switch 5 dibuka, switch 6 dibuka. Okey, mentol D, E, F kita tengok menyala ke tak menyala. Kan tadi saya cakap kalau dia buka, mentol tak akan menyala. Kalau dia tutup, mentol menyala.
Kena tengok. Okey. Kemudian jawab yang ni dibuka, ditutup. Ni sama. Dia tukar je ni. Swiss dia suruh murid fikir. Menyala tak menyala mentor tersebut. Okey, ni salin Okey, ni yang ini semua kena tulis jawapan dia. Yang ada gambar pensil ni. Okey, kemudian jawab soalan. Soalannya, nyatakan keadaan mentol jika Swiss 1 ditutup manakala Swiss 2 dan Swiss 3 dibuka. Kalau Swiss 1 ditutup, Swiss 2, Swiss 3 dibuka, berikan inference. Maknanya lita bersiri ni lah. Swiss 1, Swiss 2, Swiss 3 ni. Lita bersiri lah. Mentor menyala ataupun tak. Kalau tidak menyala, semua ketiga-tiga mentor tidak menyala, kerana apa? Kerana tu dia, mentor tidak akan menyala kerana, inference ni kerana berikan inference, kerana lita tersebut tidak lengkap. Laluan elektrik yang melalui lita tersebut tidak lengkap. Itu jawapan dia, contoh. Okey, B, contoh. Kalau Swiss 5 ditutup, manakala Swiss 4 dan 6 dibuka, mentor menyala tak? Yang mana menyala? Tulis mentor yang mana menyala dengan mentor yang mana yang tak menyala. Catatkan jawapan awak di bawah ni. Okey. Tugasan itu sahaja untuk saya nak murid-murid buat yang ini, dan nanti saya akan bagi satu latihan, murid-murid jawab lah latihan sebut. Okey, yang ini pun buat. Yang ini salin je. Murid salin sahaja langkah-langkah ni. Gambar ni kena tulis dalam bentuk simbol saya dah ajar tak payah lukis gambar sel kering ni semua. Kena lukis simbol sel kering macam mana. Jadikan bentuk kotak tu. Okey, lepas tu Swiss kena label. Swiss 1, Swiss 2, Swiss 3 kena label. Ini disikkan jawapan. Dah siap, boleh hantar dalam Telegram. Nanti saya bagi latihan tersebut 2 lah. Yang ini, uji kaji yang ini dengan latihan. Saya akan bagi 2. Okey, itu saja untuk kali ini. Saya harap murid-murid faham. Kalau tak faham, boleh rujuk buku teks ataupun WhatsApp saya. Okey, itu saja. Kita jumpa lagi pada PDPR akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.